muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita akan bincang dalam tafsir Al-Munir surah Al-Hashr, dan kita sampai pada ayat yang ke-22 surah Al-Hashr juzuk ke-28. Cuma kita peringat yang kita bincang dalam ayat yang ke-21 yang lepas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu khusyuk serta pecah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah, perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Baik, muslimin muslimat sekalian, dalam ayat yang ke-21 yang lepas ni, kita cerita tentang bagaimana Allah sebut tentang Al-Quran ni kalau diturunkan kepada gunung dan gunung diberi akal, nescaya gunung akan pecah. Gunung tu sendiri akan pecah. Sedangkan Allah sebut wal jibala autada, gunung itu adalah pasak kepada bumi. Di bumi ni gunung paling kuat sekali. Mari tsunami, rumah hanyut. Kalau tengok kat Indonesia tu, bas macam kotak mancis lah. Habis semua. Tapi gunung dia kekal. Nak cerita kuatnya gunung. Dan benda yang paling kuat di muka bumi ni, Allah buat perbandingan. Kalau Quran turun pada gunung, gunung akan pecah. Maksudnya, kalau pada yang lain, lebih-lebih lagi lah. So, bagaimana Al-Quran itu turun kepada hati manusia? Kepada manusia. Adakah ia memberi kesan pada jiwa manusia? Sedangkan perbandingan ni, Allah berikan supaya manusia berfikir. Bagaimana Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apabila Al-Quran diturunkan pada manusia, apabila kita baca, kita menelaah Al-Quran, apakah ia memberi kesan pada jiwa kita, sedangkan gunung itu sendiri pecah, tak mampu untuk menampung Al-Quran itu sendiri. Dalam surah Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman, "Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون." Belum sampaikah lagi masanya bagi orang beriman untuk khusyuk hati mereka, patuh peringatan dan pengajaran Allah, serta patuh kepada Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan jangan pula mereka menjadi seperti orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara orang-orang yang fasik, yakni derhaka. Allah tanya, belum sampaikah lagi masanya orang beriman ni, kalau dia diperdengarkan Al-Quran ataupun apa-apa kebenaran Al-Quran yang diberikan kepadanya, Allah tanya, belum sampai ke hati kita khusyuk dengan peringatan-peringatan Al-Quran tersebut? So, soalan ni Allah berikan pada orang beriman. Bagaimana kita apabila berinteraksi dengan Al-Quran? Hati kita tu macam mana? Yang ni muhasabah pada diri kita semua sekali. Tuan-tuan tak payah cari ayat yang susah-susah. Hatta kadang-kadang kita baca Al-Fatihah dalam salat pun, kita tak ada rasa apa-apa.
Tak ada rasa apa-apa. Kan? Antara ayat yang paling penting dalam Al-Fatihah tu adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan alladzina an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang yang telah kamu murkai, iaitu jalan Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat, iaitu Nasrani. Betapa pentingnya minta hidayah pada Allah, sehingga Allah suruh kita minta setidak-tidaknya 17 kali sehari minta hidayah. Kerana hidayah lah kita duduk di sini, kerana petunjuk Allah lah kita duduk di sini, kerana petunjuk Allah lah kita main masjid, dengar kuliah. Kalau bukan kerana petunjuk Allah, mungkin kita berada di jalan yang sesat. Jangan tuan-tuan. Kalau kita tengok, ada golongan-golongan yang sesat buat live di Facebook. Buat live di Facebook. Tu ada orang Penang seorang tu, rambut reggae tu. Dia buat live kan, beribu orang tengok. Bayangkan. Dan kebanyakannya orang muda. Beribu, sampai habis hidang beribu orang tengok. Saya kalau buat live 10 orang lah tengok. Tu pun tahan 5 minit. Lepas 5 minit tinggal 5 orang. Lajak 10 minit kita cakap seorang-seorang. Kalau kita buat live kan. Tapi dia ni beribu orang tengok. Di antara beribu orang tu pula, berapa ramai yang percaya? Berapa ramai pula yang percaya? Bayangkan. Benda hak sesat macam tu. Lalu kita mengharap hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharap petunjuk. Di akhir zaman ni, kita kadang-kadang tak jelas mana betul mana salah. Berapa ramai orang yang betul itu dianggap salah, dan berapa ramai orang yang salah itu dianggap betul. Dia keliru mana al-haq, mana al-batil. Lalu betapa pentingnya kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi dalam kita duk sebut ihdinas siratal mustaqim, berapa ramai yang hati kita juga minta Allah tunjukkan jalan yang lurus. Kadang imam baca Fatihah tu sedap-sedap amin kan. Sebab tu kita pakat nak sebut ramai-ramai. Tonton amin dah. Sagi giliran kita pula baca. Kita baca tu minta hidayah pun dalam keadaan kita tak rasa kita minta pada Allah. Ini belum cerita lagi ayat-ayat yang surah Al-Baqarah ke surah Al-An'am ke, belum lagi. Baru Fatihah pun dah kita tidak berinteraksi dengannya. Kan? Lalu Allah tanya, belum sampai ke hati orang beriman ni bila khusyuk dan patuh dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran tu? Hati dia belum sampai lagi ya. Soalan itu ditujukan pada kita kan, muhasabah balik kan? Macam mana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Baca tu ada rasa apa kan? Sebab tu dalam kuliah yang lepas kita ada baca tentang ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 31. Allah berfirman, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawabu hasunat murtafaqa. Allah kata mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.
Mereka dihiaskan dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dan sutra yang nipis dan tebal yang bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya, dan demikian itulah syurga tempat berehat yang semolek-moleknya. Ayat ni Allah cerita tentang keadaan syurga. Tawaran-tawaran yang diberikan kepada orang yang masuk syurga. Bukan satu ayat ni, ada banyak ayat. Hadis pun ada cerita tentang syurga. Kita bila kita baca ayat ni, kadang-kadang rasa biasa-biasa je, tak ada rasa apa. Kan? Sedangkan ini tawaran Allah. Syurga ni benda besar, tawaran istimewa. Tapi kita tak ada rasa apa. Kalau manusia lah bagi tawaran, YB bagi tawaran, kan, untuk orang kampung sini, kampung ni je, kan, dia bagilah pertandingan apa kan, menang nombor 1 5 juta, nombor 2 3 juta, nombor 3 1 juta. Kita dengar, 5 juta kot, 7 turunan makan tak habis. 5 juta. Tengok betapa kita teruja dengan tawaran manusia. Tuan-tuan jangan kata tawaran 5 juta. Hatta yang apa, hak pembekal tudung, saya tak sebutlah nama tudung apa. Kan? Dia buat offer tu, ni makcik-makcik tu malam tu bawa Toto tidur depan kedai tu. Bayangkan. Betul kan? Kasut ke apa, jenama apa ke, sebelum subuh dah pergi baris depan kedai. Sat lagi berebut masuk dalam tu. Handphone ke apa kan, yang barunya. Oh, awal pergi. Teruja dengan tawaran makhluk. Tapi bila Allah cerita dalam Al-Quran tawaran yang sangat hebat, iaitu syurga, kita tak ada rasa apa-apa. So di mana silapnya? Hati ya, iman. Sejauh mana kepercayaan kita kepada tawaran Allah. Bila Allah cerita dalam ni tentang mengalir di bawahnya sungai. Sini ada sungai, sini. Sungai apa? Ha? Sungai Sentap. Jangan tuan-tuan bayang macam Sungai Sentap tu. Kita ni bila sebut sungai kot kan. Habis sangat pun kita imagine hak sungai-sungai hak cantik tu. Sedangkan dalam hadis kursi Allah sebut a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Ini hadis kursi. Allah Ta'ala, aku telah sediakan kepada hamba-hambaku yang salih apa yang mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Ini syurga. Kalau saya tanya, siapakah perempuan yang paling cantik sekali dalam dunia? Dia tahu ratu cantik dunia. Kalau dia pernah tengok ratu cantik dunia tu, tak kira lah gambar ke apa ke, tu bukan level syurga. Sebab syurga tu Allah Ta'ala mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Kalau hak mata pernah tengok cantik macam mana pun, hak tu low class, bukan level syurga. Tu syurga tu. Ni sebab kita nak kena gandingkan dengan hadis kursi ni, supaya bila sebut sungai, jangan macam kita duk bayang hak sungai biasa-biasa ni. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Kalau orang cerita, oh hebat ni, sana ada yang tu, ada mahligai, ada macam-macam, telinga biasa dengar tu, itu bukan syurga. Dan lebih dahsyat lagi, Allah kata apa? Wala khatara ala qalbin bashar, tak pernah terlintas pun dalam hati manusia. Oh, hati ni lagi dahsyat kan? Saya pernah bagi contoh kan, tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan bayang, tuan-tuan ada mahligai 100 bilik. Mahligai lengkap, dalam setiap bilik tu ada wang gaji, ada peti air, ada TV, lengkap. Belakang rumah ada 100 banglo kan? Setiap satu banglo tu untuk pembantu bilik kita tu
pembantu bilik pun banglo, jangan cerita hak lain lah. Bayang, depan rumah ada 400 biji kereta, Lamborghini 13, BMW 26, Mercedes 123. Bayang lagi. Kolam renang 18, 3 tingkat. Bayang, cuba lagi bayang. Hak kita mampu untuk bayang tu, yang tu bukan level syurga. Dahsyat lah. Ni nak bagi gambaran tu, kan? Nak bagi gambaran supaya kita nampak syurga tu hebat. Inilah tawaran yang Allah berikan kepada orang beriman. Tapi malangnya bila kita baca tentang ayat Al-Quran cerita syurga, tak ada rasa apa-apa. Ui, bahaya tu. Maknanya kita nak kena cek diri kita balik. So hati aku ni betul-betul ke khusyuk bila dengar Al-Quran? Bila aku tak ada rasa, something wrong somewhere, ada benda tak kena. Mungkin banyak dosa, mungkin, kan? Sebab ayat lah ni, kan? Tuan-tuan kalau tengok yang ayat Allah sebut dalam surah Al-Hadid tadi ni, kan? Bila Allah cerita tentang orang khusyuk kedak bila dipendengarkan ayat Al-Quran, last sekali Allah sebut, Allah kata setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antaranya orang yang fasik. So bila kita tak ada rasa teruja dengan tawaran yang Allah berikan, kita takut hati kita kerah. Takut. So kerah ni dia macam-macam level lah, kan? Setidak-tidaknya kalau ada sedikit kerah pun main masjid lagi, kan? Main dengar kuliah lagi. Sebab ada orang hak kerah tu dia tak peduli dah hang main masjid ke, hatta hang solat ke tak solat dia tak peduli dah. Ada orang yang level macam tu. So kerah tu ada pelbagai lah. Cuma kita nak kena ada khawatir, kan? Nak kena ada khawatir, ada kerah juga hati aku ni dengar tawaran syurga oleh Allah, aku tak rasa apa-apa, kan? Kemudian dalam ayat ni juga Allah sebut tentang gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutra yang nipis dan sutra tebal bersulam. Pakai emas, pakai sutra. Yang ni menarik untuk golongan mana? Perempuan, kan? Perempuan yang sonok sangat dengan gelang, dengan sutra, kan? Jadi ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis cerita tentang syurga bagi motivasi pada perempuan, kan? Ada yang bagi motivasi kepada lelaki. Tapi kalau kita tengok lelaki, banyak motivasi dia cerita tentang apa? Perempuan lah, hurul ainan, bidadari. Kalau perempuan ni lah gelang, ada pinggan mangkuk, kan? Cerita. Jadi motivasi-motivasi ni nak ajak semua golongan dia dimotivasikan dengan syurga yang ditawarkan. Sebab tu tuan-tuan, saya dah cerita dalam ayat yang 21 ni tentang perempuan ni memang begitu, kan? Dia banyak cabang nafsu dia, kan? Pinggan mangkuk, pakaian, kan? Dia banyak cabang. Tapi lelaki ni memang dia minat kat benda-benda lain, tapi fokus utama dia apa dia? Perempuan lah. Tu fokus utama dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tawaran syurga ni pada lelaki lebih kepada bidadari, kan? Pasal apa Allah bagi tawaran nak tarik perhatian orang lelaki ni? Pasal apa ditawarkan bidadari? Pasal Allah bagi jadi kita. Allah maha tahu lelaki ni dia fokus dia mana. Allah maha tahu, kan? Fokus perempuan. Dah nikah pun ada rasa nak nikah lagi. Betul tak?
ke tak dah? Takut ada isteri dalam belakang. Macam takut macam ada bawa dak kamera hadap kat saya, tak hadap kat tuan-tuan, jangan takut. Sagi duk buat angguk isteri duk tengok live pula, dia tahu angguk. Macam risau kan. Jadi begitulah kan, lelaki macam tu dah menikah pun dia ada rasa kalau menikah lagi, kalau tajuk hak paling best lah sembang poligami syok sembang lelaki, walaupun tak berani. Buat tak berani tapi sembang tu syok kan. Kebetulan saya ni berpoligami lah. Bila orang tahu kita poligami, dia tanya ni, sembang ni syok. Dia balik rumah ni dia buat muka tak bersalah, macam tak sembang apa-apa tadi. Tapi tadi ni rancak kan. Jadi perempuan kena tahulah kan, lelaki memang dijadikan begitu. Sebagaimana lelaki dia tahulah isteri dia minat pinggan mangkuk, minat baju. Memang tawaran syurga pun diceritakan benda-benda macam tu. Cuma kita kontrol lah kan? Kita kontrol lah, jangan sampai lebih-lebih. Sebab tudung je satu almari lah. Tudung je satu almari lah. Sekali main Shopee, dia kata bang ni 50% tak dah, tolong bayar. Pula dah kan. Pilang kawi pun yang Haji Ismail dia ajak kita kan, bukan kita ajak dia. Kita tahu dalam kabinet tu banyak lagi pinggan, dia tak, ni bunga baru, design bunga baru. Kita tahu aku bukan peduli bunga apa, hambur nasi boleh aku makan. Bunga apa aku tak kisah, ada dia kira bunga tu. Bunga tu pun dia jadi ni kan, dia minat. Tapi kita tahulah itu nafsu dia. Memang perempuan dijadikan begitu. Tapi bila lelaki minat dah perempuan, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dan memang Allah jadikan begitu. Allah jadikan begitu. Baik. Kemudian bila sampai ayat neraka, kenapa kita tak rasa takut? Tadi sampai ayat syurga, kenapa kita tak teruja? Bila sampai ayat neraka, kenapa tak takut? Allah berfirman, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Di belakangnya disediakan neraka jahannam dan ia diberi minum dari air danur, air yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Jijik kan? Air yang orang ahli neraka dibakar tu, air itu diberi minum pada ahli neraka. Jijik. Sangat jijik. Ia meminumnya dengan terpaksa dan hampir-hampir tidak dapat diterima oleh tekaknya kerana sangat busuk, dan ia menderita maut dari segala arah sedangkan ia tidak pula mati, dan selain dari itu ada lagi azab seksa yang lebih berat. Nak cerita hak minum air daripada tubuh badan ahli neraka tu, yang tu kira kecil punya seksaan tu, sebab Allah sebut ada seksaan yang lebih berat. Minum tu dibayangkan dalam ayat ni, sampai bila tuang tu minum tu, dia tak rasa macam nak tu muntah, tapi minum juga, terpaksa minum juga. Dan dia kata, dan ia didatangi maut dari segala arah. Minum had busuk tu, kemudian dibakar api neraka pula, seksaan yang lain pula, tapi dia tak mati. Allah, tak mati. Kena bayangkan sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Sebab tu kadang-kadang ada orang dia macam, alah, kita orang Islam ni tak apa kan? Kita masuk neraka saat nanti lepas masuk syurga. Jangan main-main. Betul.
Sehari dunia, sehari akhirat sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Kalaulah kalau kan kita nak bagi gambaran supaya jangan ada rasa menyentuh. Kalau Allah kata hang ni ahli masjid, duk mai kat masjid ni, jadi masuk sekrat hari dah, maknanya berapa lama? 500 tahun. Kalau Allah kata suku hari dah, kan, berapa lama? 250 tahun. Suku hari 250 tahun. Jangan main-main. Maknanya kita sekarang ni mungkin ada yang 50, ada yang 60, kan? Tu baru sikit tu, berapa minit tu? Baru berapa minit kehidupan di akhirat tu. Jangan ada rasa orang Islam tak apa, kita ni masuk neraka lu, nanti last kali masuk syurga. Sebab ada orang dia berfikiran macam tu. Oh jangan. Dalam neraka ni tuan-tuan tak mati, seksa macam mana pun. Kalau tuan-tuan tengok penjara rejim Syiah Bashar Assad, cerita sikit lah. Sebab saya pernah menemu ramai lah yang pernah dipenjara masa zaman Hafiz al-Assad dan zaman Bashar Assad anak dia ni. So dua-dua zaman ni saya pernah tanya orang-orang yang pernah dipenjara pada dua zaman tu. Depa cerita Allah Rabbi, kan? Dalam dia, kebanyakan yang ditangkap ni ada yang tak tahu salah apa. Ada yang syekh tu sebab dia mengajar di masjid Quran. Ada yang dia pernah bagi risalah yang Islamik, maksud risalah agama. Ada yang tetamu mai rumah dia, tetamu tu disyaki ikhwan muslimin, tetamu tu disyaki ikhwan muslimin, bukan dia. Dia kena agak tangkap tu bukan proses mahkamah, tahu hilang. Di Syria ni kalau hilang tahu penjara bawah tanah, penjara bawah tanah. Jadi tuan-tuan, dia cerita dalam tu siksaan Allah, macam-macam siksaan yang tak pernah terfikir oleh otak manusia. Dahsyat. Dan ramai yang mati bila kena siksaan tu. Ramai. Nak cerita siksaan di dunia ni, teruk kena siksa macam mana pun, dah dia mati kerana siksaan yang dahsyat tu. Tapi di neraka tak mati. Oh jangan main. Kenapa bila ayat neraka mai, kita duk baca ayat neraka tu, kita tak ada rasa apa-apa? Kalau orang cerita penjara yang zalim ni, kita wui dahsyat ni. Tentu ingat Abu Ghraib dulu yang kat Iraq kan, penjara yang Amerika tu kan? Amerika dia apa nama, bila Saddam jatuh, dia tangkap yang Sunni ni, masuk dalam penjara Abu Ghraib. Kita terlepas gambar-gambar yang tentera dia pegang anjing, kemudian umat Islam dibogelkan, anjing tu macam nak terkam dia, macam-macam siksaan yang tindih tu semua bogel, tindih yang gambar yang leaking, yang bocor. Kita jahat, dahsyat tu penjara tu. Kita ada rasa dahsyat, jahat, zalim. Tapi bila cerita tentang ayat neraka, rasa tu macam tak ada. Kita baca sambil-sambil je. Kan? Baik. Kena risau, takut-takut hati tu.
ada keras kan, ada keras itu. Mungkin ada maksiat yang kita buat kan, sebab dalam hadis sebut nuqtatus sauda kan, satu maksiat satu titik, satu maksiat satu titik. Kena banyak istighfar, taubat kan. Untungnya orang beriman ni dia ada peluang-peluang penghapusan dosa kan. Kalau kita baca hadis kan, ambil wuduk di rumah kan, kemudian keluar datang ke masjid untuk salat, setiap langkah tu dihapuskan satu dosa kan. Ambil wuduk, gugur juga dosa. Allah bagi peluang penghapusan dosa ni banyak tu untuk orang beriman ni kan, orang saleh, orang jaga amalan ni kan, penghapusan dosa tu diberikan. Okey, ayat yang ke-22 Allah berfirman, huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Allah berfirman, dialah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Bila Allah sebut huwallah alladhi la ilaha, dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sebab tu kalau mengaji tauhid kan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma' wa sifat, kita akan lihat ni konsep uluhiyah dan ilah, konsep uluhiyah. Saya pernah mengaji yang tauhid sifat 20 ni masa mengaji Mat Tahmud dulu. Kemudian di Jordan mengaji yang tauhid yang 3 ni, apa kan, rububiyah, uluhiyah, rububiyah dengan asma' sifat ni. Bila saya duk kedua-duanya betul lah kan, kita tak kata salah, sebab kedua-duanya di belakangnya ramai ulama yang berpegang, so kita tak menuduh salah. Kalau orang nak kata salah tu terpulang pada dia lah. Cuma perbandingan untuk nak mengaji tauhid ni, saya duk nampak yang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ni lagi mudah untuk kenal Allah. Dia tak berfalsafah kan. Kalau yang sifat 20 ni dia pusing, dia terlalu berfalsafah. Untuk orang awam ni payah nak faham kan? Payah nak faham. Di Perlis ni tak mengaji lah tauhid kan. Kalau tuan-tuan pergi negeri lain kan, dalam masjid, kuliah yang paling susah nak faham tauhid. So dia pening sampai satu tahap dia tahu, dia ni tok guru ni bukan calang-calang ni, dia kalau mengajar sampai kita tak faham punya tinggi ilmu dia sampai tahap tu. Mengajar sampai tak faham punya tinggi ilmu dia. Nak faham je nak terlalu berfalsafah. Sedangkan tauhid ni mudah aja. Zaman Nabi SAW, Badui pun boleh kenal Allah. Badui kan, hak duk padang pasir berpindah randah pun boleh kenal Allah. Kerana simpelnya pembelajaran yang Nabi berikan. Kalau pusing-pusing, jadi lagi mudah lah kot ambil tauhid yang uluhiyah, rububiyah, asma' sifat ni kan, lagi mudah. Bismillah. Jadi dalam ayat ni bila sebut ilah, tidak ada ilah selain Dia, dan yang ilah ni maksudnya uluhiyah ni konsep tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Konsep penyembahan. Konsep penyembahan. Jadi setiap apa yang disembah selain Allah